ayat 44 di dalam suratul An'am. Falamma nasu, maka tatkala mereka itu melupakan, ma dzukkiru bihi, melupakan di sini kata dalam tafsir Jalalain ay taraku, mereka meninggalkan, ma dzukkiru bihi, apa yang diperingatkan akan mereka itu dengannya, ay wu'izu wa khuwifu, apa yang dinasihati dan ditakutkan akan mereka, minal ba'sa'i wad-dharra'i falam yatta'idu, berupa kelaparan, kemudaratan, al-ba'sa yakni kesusahan-kesusahan, asy-syada'id, syiddatul faqr, bersangatan susah, wad-dharra, kemudaratan berupa penyakit. Orang peringat, kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak buat yang Allah suruh, tak tinggal yang Allah larang, Allah boleh datangkan kepada kamu siksa. Ja'ahum ba'suna ay azabuna, Allah boleh datangkan kepada kamu kesusahan, kejatuhan ekonomi, kefakiran, dan Allah boleh datangkan, timpakan kepada kamu penyakit secara sendirian, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Allah boleh datangkan penyakit secara peribadi, atau Allah boleh datangkan penyakit yang merata, penyakit yang menakutkan masyarakat seperti ta'un dan sebagainya. Bila peringatan itu disampaikan, nasihat itu disampaikan, amaran itu disampaikan, mereka lam yatta'izu, mereka tidak mengambil manfaat, mereka tak mengikut nasihat itu, mereka tak peduli nasihat itu, mereka tak mau pakai peringatan itu. Akibat daripada mereka tak mau pakai peringatan itu, fatahna alaihim abwaba kulli syai', nescaya kami bukakan ke atas mereka itu. Ke atas ni benda buruk. Kalau benda baik, bagi. Kalau benda baik, pakai lam, lahu. Kalau benda tak baik, pakai ala. Dalam sebahagian ayat Quran, dalam sebahagian hadis, dalam sebahagian doa. Sekali kita tengok satu dua contoh lam dengan ala tu, tang mana digunakan, yang makna dia berlawanan. Satu benda elok, satu benda buruk. Ini benda buruk, pasal guna ala. Kami bukakan alaihim, atas mereka itu, guna ala alaihim. Abwaaba kulli syai'in, akan pintu segala sesuatu. Pintu segala sesuatu, yakni dalam tafsir Al-Jalalain kata minan ni'am, berupa pelbagai nikmat. Kami bukakan seluas-luasnya nikmat-nikmat yang pelbagai. Bagi sihat sungguh-sungguh, bagi kaya sungguh-sungguh, bagi hiburan sungguh-sungguh, bagi gembira sungguh-sungguh. Kenapa bagi nikmat sedemikian walaupun diperingatkan dia tak mau pakai peringatan? Orang tak mau semayang, kita suruh semayang, dia tak mau semayang juga. Dia kata tak dan nak semayang, kira nak cari makan. Hang cari makan banyak-banyak, hang jadi kaya banyak-banyak dengan duit tu. Hang syok lah dengan pekerjaan yang hang ceburi. Orang mangkit semayang subuh, hang tak mangkit lagi. Lepas tu mangkit, hang cari duit, hang kadang-kadang duit banyak daripada orang lain. Orang abang kata judi tak boleh main, dia nak main judi, hang main judi sungguh-sungguh. Mungkin kamu main judi jadi lebih kaya dengan judi itu. Ketika dia sedang ghalib, ketika dia leka dan bergembira dengan nikmat itu,
hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kata dalam tafsir Jalalain, minan ni'ami istidrajan lahum, berupa nikmat-nikmat dan ia merupakan istidraj. Istidraj ni diberikan sesuatu pemberian dunia untuk disiksa. Allah bagi pangkat, Allah hantar Rasul untuk menyeru orang yang berpangkat itu bersyukur kepada Allah dengan beriman dan mengikut syariat Rasul. Tiba-tiba dia tidak mahu beriman, seperti Fir'aun, seperti Namrud yang dapat pangkat raja, seperti Haman yang dapat pangkat menteri, seperti Qarun yang dapat pangkat jutawan, orang kaya. Allah bagi kelebihan keduniaan kepada seseorang supaya dia bersyukur, supaya dia mengenali Allah dengan kelebihan itu, supaya dia mentaati Allah dengan kelebihan itu. Tiba-tiba mereka tidak mahu beriman. Abu Jahal, Abu Lahab tak mahu beriman dan tidak mahu mentaati Allah. Nikmat itu dibiarkan kepada mereka, istidraj. Maksud dia apa? Siapa yang bercanggah dengan perintah Allah dan melampaui batas, Allah berikan nikmat keduniaan, bantuan demi bantuan, kelebihan keduniaan, sehingga mereka gembira, syok dengan pemberian itu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Dalam tafsir kata, tafsirul Jalalain kata, faraha batarin, gembira dalam keadaan sombong dan angkuh, gembira dalam keadaan ego dan takabbur. Tengah duk syok dengan pangkat dia, ego dan belagak dengan pangkat dia, syok dengan harta dia, ego dan belagak dengan kekayaan dia. Oleh kerana Allah bagi kelebihan pangkat, dia tidak patuh kepada Allah dengan pangkat itu. Allah bagi kelebihan sihat, dia tak terpatuh pada Allah dengan kesihatan itu. Allah bagi kelebihan harta, dia tak patuh pada Allah dengan kekayaan itu. Kita baca dalam Quran, hadut lawan para rasul tu sebahagiannya orang-orang besar. Al-mala' kata dalam istilah Quran. Qala al-mala' min lam alif hamzah. Mala'-mala' ni pembesar, orang besar, yang pangkat besar, yang duit banyak, yang gelaran hebat. Orang dulu-dulu pangkat besar-besar lah, dengan ego, dengan kelebihan keduniaan mereka, mereka tak ikut Rasul. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Dulu mereka hidup mewah. Mereka hidup mewah, dengan kemewahan itu mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah yang anugerahkan kemewahan mereka. Bahkan mereka menjadi orang yang melampaui batas dengan kelebihan itu, kemewahan itu. Dengan duit yang ada, mereka guna duit untuk buat dosa. Dengan pangkat yang ada, mereka guna duit dengan pangkat untuk derhaka kepada Allah. Allah tak seksa pada masa itu, bahkan Allah biar mereka menikmati nikmat yang bertambah. Sama ada nikmat itu secara peribadi ataupun secara ramai-ramai. Dulu kita nak pergi Kuala Lumpur daripada Al-Ustaz, pergi Kuala Lumpur zaman mak ayah kita dulu ni, tahun 70-an, lambat sampai. Pasal apa? Ikut jalan bawah. Jalan bawah kereta net lambat sampai. Mungkin 9 jam, mungkin 13 jam. Masa tu tak ada apa, tak ada lebuh raya. Amai zaman 80-an, 90-an ada lebuh raya 6 jam sampai dah. Kena hak pakai kereta mahal 3 jam sampai dah. Dah seorang hamba Allah tu, dia bawa kereta apa tu, dia naik di Sungai Buloh pukul 12 malam,
pukul 3 pagi sampai Tol Taman Sejati. Dia tekan rapat 180-200, tak kurang langsung. 3 jam yang sampai. Jadi daripada 9 jam, 5 jam, 6 jam dah sampai. Berarti Allah bagi nikmat perjalanan yang lebih selesa dan lebih cepat berbanding yang jauh. Dulu zaman Tok Wan kita dulu, pak kita dulu, kadang-kadang pi Mekah 40 hari baru sampai. Sebulan baru sampai, naik kapal laut. Ada pula jemaah yang mati tengah laut, pakai kapan mandi semayang, lepas masuk dalam laut, kubur dalam laut. Lah ni 8 jam sampai dah. Itu nama dia nikmat yang Allah bagi secara umum. Dulu kita nak baca Quran malam-malam, orang nak pergi mengaji Quran malam-malam, bawa pelita minyak tanah. Masa tu harga 450 ke 400 ringgit. Terkejut satu kampung. Lepas tu duduk malam pakat pergi tengok rumah dia. Satu rumah, satu kampung mai tengok. Penuh rumah dia. Kanan tak ada air, satu pakai bateri. Tengok TV pakai bateri kalau hitam putih. Tu malam pertama penuh melimpah, malam kedua dia tak puak duit. Hampa nak mai tengok, hampa pun duit pecah ni. Tidak, dia tengok. Aku nak bayar bateri, nak bayar bateri. Bos kupang, 2 kupang. Balik dia pakai usik hantu. Puak-puak jantan nak kenakan-nakan sikit, sembunyi beli pokok. Perempuan balik pada tengok gambar tengah malam, depa usik goyang pokok, lari menjerit balik, demam 3 hari. Lepas tu seorang pakat beli, seorang pakat beli, seorang pakat beli. Lah kali satu kampung ada TV. Lepas tu main pula warna-warni pula. Dulu gambar hitam putih. Main zaman lah pula TV nipis. Buh dia dinding. Dulu tebal. Satu pemeluk besar tepayan. Zaman kita semakin canggih, semakin canggih. Anak duduk jauh, hantar surat. Sebulan baru sampai. Lah tak ada surat lah. Pakai cakap terus. Video call. Nak mesyuarat lah pakai Google Meet. Macam-macam lah ni. Kita diberikan kemajuan dalam pelbagai perkara. Tiba-tiba manusia dapat kuih maju, dapat kuih hebat. Kuih buat dosa dengan nikmat yang begitu banyak. Ada yang masih tak mau taat pada Allah. Bahkan semakin teruk dengan apa yang dia dapat. Dapat handphone, dia buat dosa dengan handphone dia. Dulu mana ada handphone? Zaman dulu tak ada handphone. Mula-mula keluar. Tu dia, besar apa? Nak cakap dengan orang. Tu pun orang tertentu yang guna. Telefon ya dulu. Lah tak ada. Jadi daripada dulu tak ada elektrik, lah ada elektrik. Dulu jalan raya tak ada, lebuh raya tak ada, lah ada lebuh raya. Dulu nak pergi Mekah sebulan dengan kapal laut. Lah sehari pun tak sampai dah. 8 jam saja. 1/3 hari. 8 jam. Tak sampai sekerat hari. Dah sampai ke Mekah. Dulu kita nak dapat berita daripada adik-beradik kita mengaji jauh. Tunggu hantar surat. Lah surat tak ada. Postman tak jawatan. Postman lah bukan hantar surat lah. Hantar barang pula. Pos laju kemarin dia hantar main roti Arab. Berlaku daripada Shah Alam. Shah Alam lah, daripada Kuala Lumpur, Selangor. Pos laju hantar makanan mai kita. Jadi kita menghadapi suasana nikmat yang bertambah demi bertambah. Tapi sebahagian manusia tidak bersyukur di atas kemajuan itu. Mereka derhaka pada Allah dengan nikmat itu. Allah Ta'ala peringat, hatta apabila mereka lupa peringatan yang disampaikan, fatahna alaihim abwaba kulli syai' minan ni'ami istidrajan lahum. Kami bukakan atas mereka itu. Atas ni benda tak elok. Pintu-pintu segala sesuatu, segala kesenangan, segala kenikmatan. Istidrajan lahum. Ni bukan tanda kasih, tapi tanda benci. Allah bagi senang-senang, sungguh-sungguh nikmat, bagi dia syok sungguh-sungguh dengan nikmat itu. Tengah dia duduk di kemuncak nikmat,
Allah matikan dia. Seperti Fir'aun mati dalam kemuncak sebagai seorang raja, mati dalam kemuncak dalam keegoan, dalam takabur dan sombong dan angkuh dia, mati tenggelam dalam laut tengah dia duduk jadi raja yang hebat. Istidrajan lahum. Ada orang yang duduk dalam kemewahan, Allah ambil mata nikmat dia sekelip mata. Ada orang kita kenal, jumpa baru ni elok, tentu dengar mati kemarin. Kemarin kita dengar 3-4 orang yang mati yang terkenal. Ada seorang pendakwah yang mengislamkan orang asli di pendalaman di Sabah mana tu, meninggal kemarin. Kemarin juga meninggal Setiausaha Menteri Besar Kedah. Saya pun dengar nama dia sebulan lepas. Saya pergi Kota Bukit lebih kurang masa tu sebulan 2 bulan, tak ingat lah. Jumpa seorang hamba Allah, dia sebut nama dia, kemarin meninggal. Ada pula saya kenal seorang lagi, Tok Imam, kemarin juga meninggal. Tok Imam Ustaz Nur Hisham, Tok Imam Kampung Pulai. Anak saya mengaji kat isteri dia, mengaji tadika dulu. Meninggal kemarin pukul 11 suku. Tok Imam meninggal pukul 11. Lepas tu Ustaz, Tok Bilal pula meninggal. Tok Imam dengan Tok Bilal kawan baik, meninggal satu hari yang sama. Jadi kita dengar kematian orang lebih muda pada kita, dekat-dekat 3-4 orang yang kita kenal dekat. Jadi kematian itu boleh kena bila-bila masa. Dalam hadis kata kita kena bersedia dengan bertaubat. Hari-hari kita kena minta ampun pada Allah supaya cuci bersih dosa kita. Kalau kita mati hari itu, mati dalam keadaan sudah bertaubat. Hari-hari kena jauh dosa, takut kematian tu timpa kita. Dan Allah cerita dalam ayat ni, ada orang yang Allah matikan dia ketika dia sedang gembira di dalam keburukan. Hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sedang bergembira dengan pemberian keduniaan yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami timpakan siksa kepada mereka itu secara mengejut. Baghtatan ay faj'atan, secara tiba-tiba, secara mengejut. Ada yang mati serangan jantung rebah terkejut, ada yang mati kena elektrik, ada yang mati aksiden. Allah ambil nyawanya secara mengejut. Fa idzahum mublisun, maka mereka itu menjadi orang yang mublisun, ay ayisuna min kulli khair, berputus asa daripada segala kebaikan. Mereka tidak diberikan kebaikan, bahkan disiksa dan diazab, kerana mereka hidup sebagai orang yang mendapat nikmat tetapi tidak menghayati peringatan yang disampaikan dalam kuliah-kuliah agama kepada mereka. Al-wa'dhu wat-takhwif wal-indhar, nasihat dan amaran yang dibaca dalam khutbah Jumaat, yang disampaikan dalam kuliah maghrib, kuliah subuh, yang disampaikan dalam pengajian, mereka tak peduli. Bahkan mereka guna nikmat anugerah Allah untuk sombong dan angkuh, tak mau terima kebenaran. Ketika mereka sedang leka dengan nikmat itu, gembira dan berhibur dengan nikmat itu, Allah ambil nyawa mereka dengan mengejut. Mereka tidak ada harapan untuk mendapat rahmat dan kebaikan, tidak ada peluang untuk kembali hidup di dunia. Ini amaran Allah kepada sesiapa sahaja yang menggunakan nikmat anugerah Allah untuk menjadi orang yang melampaui batas. Pemberian itu dikenali sebagai istidraj. Allah bagi jawatan raja kepada Fir'aun bukan kerana tanda sayang, tapi sebagai tanda benci kepada Fir'aun. Kerana Fir'aun derhaka, tidak mahu mengikut Nabi Musa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyinan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun,
innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Bukan dekat Firaun melampaui batas, manusia di sekeliling kita pun ada orang melampaui batas. Allah bagi nikmat sihat, akal yang waras, sembahyang tak mau. Sembahyang 5 waktu tak mau. Puasa bulan Ramadan pun ada yang tak mau. Mata yang terang duk tengok dosa, benar penglihatan yang dosa, telinga yang tidak peka mendengar yang dosa, tangan yang sihat tidak lumpuh menulis yang dosa. Berapa banyak orang buat dosa dengan handphone dia, sedangkan mata dia yang terang, akalnya yang waras, telinga dia yang tidak peka, jari dia yang tidak lumpuh, Allah yang anugerah. Allah bagi nikmat sihat kepada anggota dia guna anggota itu untuk buat dosa maksiat. Dia tak rasa nak bertaubat, dia tidak ada rasa takut, dia tak berasa nak ikut nasihat dan peringatan. Kalau dia masih kekal dalam dosa, sebenarnya nikmat itu adalah istidraj. Bagi untuk hukum selepas itu. Seperti mana kita tabur padi kepada ayam, untuk kita sembelih ayam itu. Ayam duk cari makan, susah kena cari sendiri, tiba-tiba tak keduh cari, kita tabur supaya dia mai makan padi kita. Dia leka dengan memakan padi, nikmat padi yang dia makan, kita tangkap buah pisau di tengkok dia. Baru ayam sedar, oh ingatkan bagi padi ke aku, nak bagi aku gemuk, nak tanda sayang ke aku, rupanya nak buat gulai ayam. Tuan hak bagi padi itu, bagi padi kerana nak sembelih ayam. Nak bagi ayam tu cepat kena pisau dan cepat mati. Ayam tak boleh buat apa dah, masa pisau dah memotong tengkoknya. Selalu dia kata nak makan padi kena pergi curi. Tuan aku jemuk, aku pergi makan. Dia baling yang ketua batu, aku lari. Hari ini dia pagi padi kat aku. Dia tabuk depan aku. Aku tak kena curi. Sayang sungguh tuan aku kat aku, bagus sungguh. Dia sayang ni, tanda aku dia sayang. Hari kemarin dia marah kat aku sebab aku curi padi dia. Hari ini bukan gaduh curi, dia pula semawa kat aku bagi. Maka ayam tu pi patuk padi 1, 2, tengah duk ralik dengan nikmat makan. Nikmat padi yang dia dapat percuma, tuan dia tangkap buah pisau di tengkok. Baru ayam tahu, oh aku diberikan padi untuk aku leka dengan padi ini, tengah aku leka, dia hukum aku. Dia sembelih tengkok aku. Maka lekanya Fir'aun, lekanya Abu Lahab, Abu Jahal, lekanya musuh-musuh Allah, orang derhaka pada Allah dengan kelebihan keduniaan mereka, dengan jawatan ketua, dengan jawatan pemimpin, dengan jawatan orang kaya, dengan jawatan orang sihat, dengan jawatan orang kuat. Allah bagi kekuatan, tak mau buat baik. Allah bagi tubuh badan sihat, masih nak buat dosa. Tengah mereka ghalit dengan dosa itu. Tengah mereka lalai dan leka dengan keburukan itu, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara mengejut. Fa idzahum mublisun, maka mereka berputus asa daripada segala kebaikan. Mublisun ay ayisuna min kulli khair. Al-iblas ay faja'ahumul iblas. Fal iblas bermakna al-ya'su min kulli khair. Mereka berputus asa daripada segala kebaikan. Jadi ayat ni peringat kat kita, walaupun kita ada kelebihan keduniaan dalam perkara-perkara tertentu, peringatan Allah jangan lupa, nasihat jangan tolak, amaran jangan buat tak peduli. Kerana Allah mampu untuk menjatuhkan hukumannya bila-bila masa, setiap saat. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ayat dalam surah Fatir kita baca dah dulu. Wahai manusia, kamu semua amat fakir, amat berhajat kepada Allah. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. In yasha' yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendak, Allah boleh matikan kamu sekelip mata sekarang ini, dan Allah datang gantikan makhluk yang baru di tempat kamu. Rumah kita boleh kat orang lain, kereta kita boleh kat orang lain, pangkat kita boleh kat orang lain, gelaran kita boleh kat orang lain.
kalau kita dah mati. Allah boleh ambil nyawa kita, lepas tu duit kita dalam bank jadi faraid, pusaka boleh kat orang lain. Kereta kita beli, orang lain naik. Jadi dalam hadis kata halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta yang kita cari kalau halal dihisab, dihitung oleh Allah, kalau haram diazab oleh Allah. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita, jangan kita kena perangai orang lagu ni. Jangan kita rasa kita sihat tanda Allah sayang kat kita. Kita kaya tanda Allah sayang kat kita. Kita pangkat besar tanda Allah sayang kat kita. Tanda Allah sayang kat kita bila kita jadi orang yang patuh kepada Allah. Tanda Allah benci kepada seseorang bila orang tu derhaka pada Allah, walaupun di sudut keduniaannya hebat dan mewah. Jadi kita nak ukur kita ni Allah kasih dan sayang ataupun benci, tanya diri kita sendiri, aku mempelajari agama dan menghayati agama atau tidak? Kerana hadis kata innallaha a'tad dunya liman ahabba wa man lam yuhibba. Sesungguhnya Allah bagi dunia kepada orang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Walakin la yu'tid dina illa liman ahabba. Tetapi dia tak berikan agama melainkan kepada orang dia kasih. Kalau kita orang pegang dengan agama, pangkat rendah ke pangkat tinggi ke, segak ke huduh ke, kaya ke miskin ke, ada gelaran hebat ke tak ada gelaran langsung, terkenal ke tidak terkenal, kita pegang dengan agama, tanda Allah kasih ke kita. Bila kita tolak agama, ketepikan ajaran agama, tanda Allah benci, walaupun dia mempunyai kelebihan yang hebat di sudut dunia. Jadi ayat ini memperingatkan, kalau kamu tak mau terlibat dengan hukuman yang buruk setelah kamu mati, siksa yang datang secara mengejut dan tiba-tiba, jadikan diri kamu orang yang menghayati tazkir, nasihat dan amaran yang disampaikan ke telinga kamu ketika disampaikan ucapan itu oleh al-ulama warathatul anbiya. Tak ada nak baca lagi cerita tentang lam dengan ala, kita sambung besok insya-Allah 7.30 dah. Pagi pukul 9 ada kuliah dengan jemaah Pak Si pula. Macam biasa hari Jumaat kuliah Riyadhus Salihin. Hari ini masih lagi bab mengumpat pukul 9 sampai pukul 10.30 lebih kurang. Jadi kita berhenti tadi dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.